mati dah. Nak pegang ni. Nak pegang Mak Zah jadi tukang pegang. Sekejap nak test. Tes subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon audio video okey ke? Masya Allah. Nak minta sambal lebih lupa. Okey, Mak Su gibu sambal lebih. Tak ya maksud. Mak Su gibu sambal lebih. Betul. Saya kalau nasi lomak memang nak sambal lebih. Baik. Ni teh ais. Teh tarik. Assalamualaikum. Dengar tak? Terima kasih banyak Maksu. Barakallahu fiik. Oh okey Kak Nazar. Audio video okey katanya. Audio video okey. Okey. Tes subhanallah okey ke? Sebab macam mana dia orang kata okey padahal mic tak on ni. Tu macam mana? Cuba Kak Nazar bawa ke hujung sana sekejap. Kak Yanti Hamid kata AV okey tapi saya rasa sana dia masih klip. Cuba jauh-jauh. Kak Nazar tengok respon dia orang. Okey tak? Kak Nazar tengok. Kak Nazar type kat situ. Dengar tak? Kak Nazar bawa jauh. Okey, kita testing ya sahabat. Okey. AV okey. Sekarang pun Dia tulis AV okey, AV okey. sahabat-sahabat sekarang AV masih okey ke? Sebab itu dia jawab nama saya. Katina jawab okey. Sahabat Kak Nazar tak payah tunjuk kat saya. Kak Nazar baca dia orang punya komen. Dia nak okey ke sahabat-sahabat? Cantik. Cantik kan? AV okey. Masih okey lagi. Sekarang pun. Alhamdulillah. Kak Nazar boleh bawa sahabat-sahabat kita ke Kedah Resort. Nanti saya pusingkan. Dia masih dengar. Itu Ustazah di situ. Sekejap kita nak minum teh tarik je. Teh tarik dengan kopi. Jangan menikmati alam Allah. Solat terlalu menarik. Silakan menikmati alam. Jangan nak makan tempat yang tersedia betul. Kita berjalan tengok kat Bendang Man. Tak dengar? Tak dengar dah? Dah tak ada ni. Sebab tadi tak cakap. Clear sangat Ustazah, clear. Ha. Ini jelas seronoknya. Susah makan lalu. AV okey, use kata. Ha. Konon nak pergi tunjuk pokok durian tadi. Tadi Kak Nazar pergi jauh sikit. Kan jauh sangat rasanya. Tak rasa boleh. Ini tak on. Kita memang boleh dengar. Allah Maha ni hari ni. Allah nak Dia habis bateri ke? habis betul. Memang biru. Dah habis. Sabi saya tukar mic bila saya nak start program. Baik. Ada suara. Ni tak ada suara dah. Tak apa Maksum. Start je nak makan sekejap. Dekat mana? Kami kat Bendang Man. Tak boleh jawab sambil start. Tengah fokus nak jual air tadi. Jual. Jual package. Oh mak. Subhanallah. Sahabat. Pakai belakangnya Maksum gigi untuk perjalanan.
Ustazah kat sini madu kelulut, madu kelulut. Yes. Ada depan tu tadi. Panjang ada kat depan tepi tu tadi. Atas, atas. Okey, kejap kita pusingkan sini. Tu pokok durian. Tak nampak lagi ke? Okey, dah Mak Su pergi ambil. Offkan mic ni. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Sarah Akmar, subhanallah memang cantik tempat ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Cuma sedikit lari jadual kami sebabnya seusai subuh tadi kami bertausiah di dalam separuh terbuka, Alhamdulillah. Hampir-hampir tak jadi solat jemaah subuh sebab Ustazah kata hujan sangat lebat. Hujan sangat lebat. Rupa-rupanya masa kita berada dalam toilet tu kita pelik. Kenapa bunyi hujan ni macam ni? Kenapa tak rasa bumbung kita ditimpa hujan? Tiba-tiba Ustazah saja buka pintu, bukan hujan, bunyi ayak terjun. Sian orang KL, tak boleh beza bunyi hujan dengan bunyi air terjun. Maka saya masuk dalam grup balik, jom pergi solat berjemaah. Sebab kita mulakan hari ni aktiviti 5.30 pagi. Kerana malam kemarin dah start aktiviti 4.30 pagi. Jadi hari ni kita bagi rest kejap jemaah sebab aktiviti penuh sampailah kita balik ke KL hari ni. Kita dah nak balik ke? Tak balik kan? Jangan sebut tak balik. Pantasnya masa berlalu, Masya Allah, 3 hari dah dalam permusafiran ini. Allahu Akbar. Balik. Kita baik. Kita nak singgah pasti. Kak Nazah punya stand ada ke? Dalam beg? Kalau tak ada tak apa. Dalam Sebab hari ni kita dalam kereta dekat Ustaz. Ustaz pakai kereta Kak Nazah untuk pergi. Biasalah sebab mokcik-mokcik sedang bersarapan tu di tempat yang kuning tu. Kat sini yang temankan Ustazah sarapan Umi Badaria Rahman dengan nasi lomaknya. Tengoklah macam mana Umi tak kecil berbanding dengan makanan Ustazah Zai. Tengoklah nasinya, orang pakai senduk, dia pakai sudu. Dan Kak Nazah pun tak tahan tengok nasi Umi ni. Macam mana nak besar Umi? Tengok Nazah. Umi, mari Umi ambil daging Ustazah sikit. Okay, sahabat-sahabat, kita dah tengok kan? Nur Laila Abdul Wahab kata kat Bendangman ke tu tempat bawah office saya dulu Ustazah, bawah anak syarikat office saya dulu. Masya Allah. Dulu maknanya sekarang dia dah tak kerja lah. Okey sahabat-sahabat, hari ni Ustazah berada di tepian sungai ini bawa anda bersama-sama. Semoga walaupun jasad kita tak bersama di tempat yang sama, tapi hati kita sentiasa bersatu. Takbir, Allahu Akbar. Baik, kita ambil masa sikit saja hari ni. Okey, sekejap. Saya belum tag ni lagi. Sekejap ya, belum share. Ibadah korban kita nak habis dah. Tinggal 3 ekor lembu je kot rasa. Masya Allah, sekejap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini sahabat-sahabat yang join Rihlah Utara bersama Ustazah Zai menikmati indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, dengan kehijauan, dengan pohon-pohon durian yang menggugurkan buah-buah di pagi hari. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan deruan bunyi air sungai yang mengasyikkan, dengan macam-macam yang kita nampak makhluk Allah yang lain. Contohnya ketika masuk surau tadi, terpaksa tutup pintu ala-ala auto gate tu sebab ada al-kataun al-melompatun. Maka Ustazah Zai ketakutan kalau ada al-kataun al-melompatun. Maka awak yang banyak berbenau ni, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Rezeki. Oh, akak pun nak makan kat sini. Dah makan dah. Ya Allah, Kak Imam Maksu. Tengok depa nak bagi Ustazah kecil. Maksu dengan Kak Nazah. Maksu, saya kata sambal lebih ni nak bagi makan satu kampung. Banjir. Astagfirullahalazim. Macam ni. La ilaha illallah. Sahabat-sahabat jangan duk ambil makanan kat sana dah. Tolong bantu saya makan kat sini. Allahu Akbar. Tapi sebenarnya cantik je macam ni. Cantik tak meja kami nak live ni Okey, jap depa berusaha keras nak bagi anda join kat sini. Jap sahabat-sahabat. Okey, depan lagi. Cantiknya meja. Sahabat, kita ucapkan tahniah kepada Maksu Zunaiza Ahmad yang pagi-pagi lepas kami solat subuh, Masya Allah, tiba-tiba dia menangis. Pasal apa menangis Maksu? Rupanya Maksu Tara dah dapat berita hari ni Rizal SPM keluar. Maksu adalah antara orang yang berusaha keras untuk membantu kejayaan anak-anak kampung di SIK Kedah ini untuk mendapat result SPM yang cemerlang. Dan tahun ini kata Maksu baru dapat tahu SIK keputusan cemerlang, keputusan SPM meningkat. Keputusan SPM meningkat itu satu kejayaan bagi para guru sahabat-sahabat. Saya tengok kegembiraan beliau ni, kita buat-buat tak faham. Padahal bukan dia yang ambil SPM pun. Lepas tu ada makcik-makcik cakap, kenapa dia ambil SPM ke? Sebab sebenarnya guru-guru kita, siapa yang dengar live tak tutup suara tu, nak kena babak sungguh lah, Masya Allah. Dah Ustazah Zai dengar suara dia balik. Masuk kanan kira cik. Kanan cik. Kenapa tak comel? Kanan cik Mereka semua sibuk nak bagi comel pemandangan. Mereka tak sibuk nak make upkan Ustazah. Pergi sikit. Allah Allah ya Karim. Tapi cantik dah sebab apa nama ni? Bola. Apa? Saya sebut wakaf je. Sini Gazebo. Pusing ke mana? Cantik Masya Allah. Ni Okey kanan. lah. Ni. Situ ke? Kita Ustazah suka nampak lagi airnya tu. Oh, nak nampak air. Macam ni. Muka Ustazah tak payah nampak semua macam gini Oh, Ustazah nak berselindung di sebalik ni. Muka Ustazah biar nampak kurus sikit. Astagfirullahalazim. Tak sedar diri. Kalau macam tu, kena tadi balik lah Kak Nazah. Okey, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong dengan sangat kita bantu dengan doa anak-anak kita yang berdebar-debar nak mengambil keputusan SPM pada hari ini. Tetapi saya percaya yang lebih debar lagi sebenarnya adalah ibunya. Mak-mak, please, anak-anak kita dah berusaha dalam suasana PKP. Maksu, SPM tahun ni betul-betul anak PKP 2 tahun kan? Mereka belajar Form 4 dan Form 5 dalam suasana PKP. Bayangkan sahabat-sahabat. Allah, usahanya para guru ni yang belajar secara dalam talian. Cikgu risau anak-anak duduk dalam selimut lagi on Google Meet. Tapi sebenarnya tuannya tak belajar, sambung tidur. Yang dapat handphone percuma, top up percuma. Sampai cikgu mai pergi rumah, ketuk pintu nak suruh mai belajar. Pasal apa jadi lagu tu? So kalau guru begitu gigih berusaha belajar dalam talian dengan norma baru tempoh hari, anak-anaknya beroleh kejayaan cemerlang, tak peliklah sahabat-sahabat kalau sampai menjatuhkan, menggugurkan air mata syukur. Masya Allah. Kak Suraya Bahrain sayang,
Ini di Bendangman, Kedah Resort. Jadi ibu-ibu kita tak buat keputusan untuk masuk dalam sungai ke? Nak. So kita masa berjalan ni. Dah makan sudah akan sikit. So bagi tahu dia orang, jangan berlama-lamaan di situ. Kalau nak berendam dalam masa beberapa minit, lepas tu kita nak gerak ke pasti 9.30. Sekarang dah 8.40. So tolong bijak bagi tahu yang diorang jangan sembang kat sana, sembang dalam air. Tapi bila ibu-ibu masuk dalam air, saya tak share lah dengan anda sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nasi lemak panas lagi? Jom kita makan sikit sambil-sambil ni. Sudah dah habis tu. Kitab ni tak baru start. Kitab ni sahabat-sahabat, dah baca doa ke belum? Belum. Astaghfirullahalazim, duk sembang gitulah. Betul Amin Aminah, cabaran anak SPM tahun 2021. Cik Rodia Syarif, kami seru nama cik di sini. Faradila berdebar juga anak nak ambil result SPM. InsyaAllah sahabat-sahabat keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Yang cek dalam talian, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang telah tertulis di Lauh Mahfuz, yang telah diusahakan oleh mak ayahnya, guru-gurunya calon SPM pada tahun 2021. Cik yang Hasna duk keloi kat Emma dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita bantu dengan doa. Jangan ada anak orang beriman yang mengaku, jangan ada anak orang Islam yang mengaku beriman sampai nak terjun dalam sungai, sampai naik atas bangunan, fras sangat-sangat, kiciwa result SPM tak dapat banyak sahabat. Kita menuju SPM, Sijil Padang Mahsyar. Okey? SPM ni baru permulaan anak-anak yang Umi Zai sayang. SPM ni baru permulaan. Okey, ini adalah salah satu fasa dalam kehidupan. Ibarat kitab Latahzan, SPM tu baru sampai muka surat. Mana? Kitab Latahzan yang tebal ni, SPM baru sampai fasa ni je anak-anak Umi Zai sayang. Anda akan melalui pelbagai muka surat dalam kehidupan yang suka tak suka anda kena selak untuk mengetahui pengakhirannya. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong berbicara dengan ilmu dengan anak-anak kita. Tolong dekatkan mereka dengan Tuhan mereka, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang mereka dapat dalam keputusan SPM hari ini, semuanya kehendak Allah. Maka insafi diri, inilah hasil usaha yang Allah izinkan untuk kita dapat keputusan macam ni. So jangan ada jiwa berputus asa dari rahmat Allah. Kerana rahmat Allah terlalu luas, pengampunan Allah terlalu luas. Maka perbetulkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan anak-anak balik dengan result tak bagus, kita terus blame anak kita. Kita terus tak nak bercakap dengan dia berbulan-bulan lamanya. Ada banyak lagi kejayaan-kejayaan lain. Okay? Khususnya A yang utama, bagaimana hubungan mereka dengan Allah. Ada banyak A pun tetapi mereka tidak ada hubungan, lost connection dengan Allah, maka anak-anak kita akan lost segala-galanya. Faham Baik, baru nak baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjuk. Saya terasa macam meretis lah hari ni. Sebab ramainya orang nak ambil gambar. Tapi saya tak rasa mereka ni ambil gambar saya. Mereka ni ambil gambar sungai. Saya je yang perasan. Okay? Masya Allah, diorang ni baru lepas sarapan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bagi masa pendek je untuk masuk dalam sungai, tapi dia singgah kat sini pula. Sekejap lagi kita babak mereka. Sebab kita nak gerak 9.30 sebenarnya, walaupun Ustazah pun tak silakan, nak bergambar dalam air silakan. Tapi pastikan kita sebab nak angkut beg lagi semua kan. So tolong pesan kat kawan-kawan. Saya nak habiskan. Kenapa ibu kita tengok Ustazah? Mesti pertama kali. Okey,
Siapa yang ada ni, jom kita suap nasi lemak sikit. Mem sini. Cepat. Ni. Kenangan. Sebelum ini emak yang tak berapa solehah. Sebelum dia bagi makan anak-anak, dia kena makan dulu. Kalau Ibu Misali dia bagi anak makan, mak lapar, ni korang tunggulah. Sebenarnya sebab anak-anak dah makan dulu. Ibu guru mesti makan lepas ibu guru. Ini tolong depan sikit Kak Ida. Kak Syam. Kak Syam. Sorry. Kak Syam dengan Kak Ida lebih kurang. Dah makan kan? Lepas tu kena bebel. Jangan nakal-nakal. Ni hari ni nak ambil keputusan SPM ni. Ya Allah. Umi nak juga. Kalau keputusan tak nanti jangan pergi rumah boyfriend lah apa semua. Nak pergi juga. Nak juga. Bukan. Pengalaman Ustazah. Jak sayang. Ini Umi Badaria Rahman. Nak juga. Umi Badaria Rahman tak tahu. Sayang. Dah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umi, ya Allah, dulu SPM ambil ke tidak ni? Tak ambil. Tak sekolah. Sekolah dah kat darjah 6. Sekolah sampai darjah 6. Ya Allah, insaf sekejap. Jangan Umi. Lepas tu masuk sekolah Latazan kan Umi? Lepas tu masuk sekolah Latahzan. Sekolah menengah Latahzan. Betul, amin. Ini Kak Rosiati kita. Allah manja anak cayang bucuk-bucuk ni. Dah mandi ke belum? Ni pakai pampers ke tidak? Anak akan ambil keputusan doakan Oh, anak. sahabat. Sorry, anak Kak Rosiati ambil result SPM hari ni. Sedangkan mak dia berada di sini. Masya Allah, sahabat-sahabat. Tolong bantu dengan doa. Cemerlang dunia dan akhirat. Masya Allah. Amin. Semua doa anak-anak orang lain juga. Awak. Okey, saya okey. Anak kekandaku Hafizah. Ada limit juga. Tak, sebab Kak Ibu dah kiranya pangkat Bonda Hafizah ni. Bonda. Tengok, mari sini nak tunjuk muka. Tak. Bonda Hafizah ni sahabat-sahabat, tak saya nak tunjuk sebab apa tahu. Sebab dia adalah kalau nak jadi Ustazah Zai kena 3 kali ganda. Jadi saya nak suap lebih sikit kat dia. Bagi dia jadi orang besar sikit. Allah lolong angga mulut bismillah anak solehah amin. Dah 8 anak dah. Dah 8 anak. Masya Allah. Barang-barang Ustazah. InsyaAllah. Bismillah kat sini. Ini Siti Roziah Osman. Yes, Dah besar pun tak tahu nyuap sendiri. Astagfirullah. dapat barakah dia. Muah. Ada asatizah kita yang menuntut. Barakah apa bendanya? Barakah tu kita yang jemput dengan amal soleh yang kita lakukan. Jangan nampak Ustazah suap nak barakah. Sebab saya pun tidak ada barakah kalau kita tidak beramal, sahabat-sahabat. Sama-sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah nama dulu? Daftar nama. Ibrahim. Saya orang baru berkenalan dengan Ustazah, jadi insya-Allah bagi kawan insya-Allah. Tapi kan nama akak, wajah akak memang familiar. Halimah Nur, Ketua Muslimat Masjid Tamanta. Saya masih nampak nama daftar. Bunda Datin Halimah dalam iddah, suami dia baru meninggal, takkan join. Lepas tu bila jumpa, muka macam cikgu saja garang sangat masa sekolah rendah dulu. Alamak, lemahnya muka ni. Tapi ni manis. 2 kali Alah, manjanya ucuk-ucuk. Ada lagi mandi pakai baju cantik-cantik nak pergi jalan. Nak ikut mak jalan tak? Saya Zahrabi yang confused. Mari sayang. Confused. Okay, thank you. Tengoklah dia orang ni lala Ustazah tak makan. Kita tak bagi ikan bilik. Nak? Siapa nak makan lagi? Kita benda juga. Marilah, malu-malu ni yang pula. Kok ni pula. Semua ni sahabat-sahabat pengajian kita. Allah. Ceruk makan dulu. Kan dia tak hafal jenuh. Depan sikit. Ciksu kita, ciksu. Yang ni kan dari Kelantan 3 orang sanggup jual. Beratur. Okey. Ambil berkat ustazah kita. Pergi mandi, tukar baju.
nak pergi Darul Fawad, bukan, nak pergi pasta. Terima kasih. Kita boleh jumpa lagi. Amin. Sedihlah pula hari ni hari terakhir kan. Sedihlah pula. Mesti orang cakap tu Ustazah nak suap siapa pula tu tengah ni. Sebenarnya nak suap diri sendiri. Kan? Ni kakak nak minta suap Oh, dia orang nak juga. Saya nak juga. Nganga. Tambahkan nasi. Dah. Okey. Sahabat-sahabat, kenapa semua tengok kat sini? Ialah masuk dalam air. Ustazah ada batu nak suap lagi. Ada suap lagi. Ya Allah. Belakang ni lagi Ustazah. Jadinya Memang sayang, cepat. ini Lo manja cucu ni. Dah minum susu ke belum? Dah. Jangan istiqamah bersama Ustazah. Istiqamah di jalan Allah. So bersama siapa pun kita teruskan. Dengar tu? Calon-calon SPM. Yang ini tak tahu berapa kali suap dah. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa rasa sebab apa tahu? Sebab apa makan berterabur, anak paling naughty. Ya Allah, kenapa naughty? Sebab tukang ambil gambar loh. Nak pergi mandi dah. Sebab kena pujuk lebih sikit tukang ambil gambar sepanjang rehlah. Kak Imam Mustafa nanti kalau saya dah minum air, saya takkan rasa nak makan. Saya macam tu pula pesen ni. Terima kasih. Kita ambil. Mak Su nak bagi tahu, Mak Su hari ni gembira. Mak Su gembira sebab Mak Su dapat tepukan gemuruh untuk orang Sikh SPM Cemerlang. Ikut ni Sah. Pak Cik tu tengok. tu kan beratur kita kat kecil ni. Terima kasih Mak Su. Moga barakah dunia akhirat. Amin. InsyaAllah. Ni ada asatizah kita yang menonton. Kuliah apa ni main suap-suap macam-macam. Sahabat, kita gembira cara kita Kita belajar asalkan faham. Tadi kami belajar bab pokok durian, pokok manggis. Ni lagi seorang ni. Ni juara bowling ni. Juara bowling Latahzan. Cuba teka siapa? Oh, malu. Baik anak bongsu malu. Masya Allah, Habibah Rasul. Sebenarnya kita berukhuwah ni. Habibah Rasul. Siapa nak lawan bowling dengan ni tak boleh lawan tau. Juara. Okey, yang ni pun surprise ni. Tak besar-besar dari dulu. lagi dia bagi. Yang ni Assalamualaikum. Sania. Masya Allah. Amin. Isteri Haji Bahtia, suami yang mengikut program kita hari ni. Ada yang belum? Kan tak boleh tidur pula. Mesti ni sayang Alisha. Alisha kan nama dia? Alisha. Ini anak bongsu kami. Walaupun kami ada cucu, tapi cucu kami Adib, ini anak kami. Orang Sabah, sendawa durian. Orang Sabah, tapi sekarang menetap dengan mak mertuanya di Kelantan. Kita doakan istiqamah, setahun bernikah, daripada belum bersyahadah hilang. Sekarang sudah menjadi muslimah on the way menuju mukminah. Amin ya rabbal alamin. So berkat kita berkumpul di sini, Alisha dalam redanya Allah. Amin. Masya Allah. Oh Kelantan lah ni, jadi Mek Kelantan dah. Jadi Mek Kelantan. Masya Allah. Sayang kerana Allah. First time join kita dari Kelantan 3 orang. Sanggup, Masya Allah. Ya. Okey, mari. Nak Ustazah suap dan Sakcik pun nak suap Ustazah. Ini. Ustazah, dengar belum ngomong saya. Amin. Kita doa yang baik-baik je. Di depan sikit, Cik. Depan sikit. Besar cepat. Haji ni tak tahulah. Alah, hai. Kita nak berukhuwah fillah, Masya Allah. Ni Cik Khairul Azmah yang asyik lah ikut Ustazah Zai. Masya Allah. Salah sikit. Ustazah dah pandai menyuap pun dah disuapkan juga. Cik,
saya nak bagi tahu. Saya tak makan banyak, cik. Ya, ya. Tak nak bagi tahu orang. Ilmu mungkin nak makan banyak tu. Kejap, kena melunjur nanti kau. Okay, sahabat-sahabat. Minta maaf Ada sebab kena Ustazah. Kalau tadi nak noti. Yang ni tak tahu nak cakap lagi. Minta maaf aja lah, Mak. Sahabat-sahabat, kalau lupa dulu dalam duka, dalam live lah Al-Fawaz Travel, calon pertama yang kita interview Zainun Sahak. Kak Yanti dah tahu berita ke belum? Zainun Sahak sudah disahkan oleh doktor free cancer. Okey, Yanti. Takbir. Wow, akbar. Okey, Yanti nanti join kita punya grup lah ya, Yanti. Okey, bye Yanti. Kak Nun kata sebab kita pakai mic takut dia tak dengar suara kak. Okey. Kak Yanti Hamid, siapa-siapa sahaja yang pernah sedih kerana doktor sahkan kanser, Kak Zainun Sahak, berapa tahun total Kak Zainun? 14 tahun. Dalam sakitnya, usaha menjadi manusia bermanfaat dengan memberi nasihat-nasihat kebaikan kepada pesakit-pesakit kanser, menjadi salah seorang speaker bagi nasihat, motivasi walaupun dia sakit kepada pesakit kanser di di HKL. Now, terkini beliau dapat berita daripada doktor free cancer, Masya Allah, setelah 14 tahun. Dan Kak Zainun sangat bersyukur join rehlah yang dah lama dia tak join sebab PKP dan sebagainya. Terus hadiahkan kami pulut kuning atas bas. Sedap. Tanda syukurnya. Masya Allah, sudah pasti menjadi hamba Allah yang lebih taat selepas ini. Amin. Terima kasih Ustazah. Doanya Amin, amin, amin. Amin. Saya Ustazah. Muah. Jangan tumpah pula muah. Okey, dah sambung. Baik. Kenapa sahabat saya mulakan, minta maaf bukan nak mengganggu anda. Wallahi tak ada rasa macam badan muka tak ikut, tak. Semua anda manusia yang dimuliakan Allah. Cuma nak bagi tahu, sepanjang saya daripada dinding hijau, kemudian rehlah 3 hari masuk hari ni, bab ini pun sudah habis. Bab 253. Jadi kesimpulan hari ni memang Ustazah bila Ustazah cari kan muka surat, maknanya last day di Bendang Man tu adalah kita akan Maksum tolong rendahkan sikit, dia nampak kat tulisan dia. Dia macam ni, tolak ke depan sikit. Lagi-lagi jatuh. Agak dah. Kocok tak apa, jangan keluar perkataan lain. Okeylah, okey. Sebab tadi tulisan dekat muka Ustazah, jadi saya tak puas. Nanti dia tumbang. Ada tumbang. Macam tadi. Okey dah. Alhamdulillah. Sekejap nak larikan duk scan lagi. Tak payah nak habis dah ni. Kita cuma nak baca renungan je sahabat. Okey dah tu. 538. 538 sahabat-sahabat. Renungan. Daripada mana renungan ni kita dapat? Tak perhati. Sebab dia tutup muka. Okey macam ni. Okey macam ni. Cukup alhamdulillah, syukur. Tapi tak nampak sungai. Okey, renungan ni sikit sangat kita nak baca. Alhamdulillah. Cantik, paling cantik. Sahabat-sahabat, kita dah belajar macam-macam daripada bab 253. Hari ni kita dapat kesimpulan. Berikut adalah faktor-faktor yang melahirkan kederhakaan dan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa manusia yang bahagia? Siapa manusia yang dikecam? Jap nak bagi tahu. Orang suruh mandi sungai, depa pergi bergambak dalam sungai. Jangan ada kamera yang terjatuh dalam sungai sudah. Berikut adalah faktor-faktor yang melahirkan kederhakaan dan lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kita dah belajar siapa manusia yang dimurkai, yang dicelakakan oleh Allah. Siapa manusia yang diundang, dijemput dengan kemuliaan masuk ke dalam syurga Allah. Semua karakter ataupun sikap itu kita dah belajar dalam bab ini. Maknanya langkah-langkah bijak mana yang kita nak follow. Okey? Jalan ke syurga ada, jalan ke neraka ada. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak fikir untuk berpenat-penat seketika demi merebut janjinya Allah di sana.
Ini yang kebanyakan kita ulang, mentarbiah hati kita, kita bertemu dengan ramai orang, menyampaikan sumbangan kepada golongan ad-du'afa. Semalam di Masjid Kuala Ruman, saya bagi satu jumlah bajet kita untuk menyantuni 20 keluarga asnaf. Sahabat, saya bagi jumlah duit itu untuk 20 keluarga asnaf. Saya terkejut bila sampai 40 keluarga asnaf yang datang menerima sumbangan. Saya kata cukup ke? Dapat beras 10 kg satu kampit, dapat tepung, dapat gula, dapat tu. Mulanya kami nak bagi cash, tapi dia berkata, itulah kadang-kadang ada jenis manusia yang bila dapat cash, tak bawa balik ke keluarga untuk beli barang makanan. Jadi masjid buat keputusan untuk beli juga barang makanan ni. Tak sangka dapat 40 keluarga asnaf. Allahu Akbar. Betul, memang saya tahu tulisan kena kat muka ustazah. Tapi kan sahabat, sebab standnya ni macam ni, saya cuba buat. Ataupun kita pegang je lah sekejap. Kita pegang. Tak apa, Kak Nazah makan. Dah. Saya dah biasa dah macam ni kalau dalam kereta. Tak. Dah siap makan dah. Dia makan, kita tak nak kawan. Sambil-sambil kita tengok tu gelagat mokcik-mokcik kat belakang tu. Okey. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tengok. Ini usaha yang kita lakukan untuk mengingati Allah, bukan saja datang ke masjid, majlis-majlis ilmu, bergaul dan cantumkan ukhuwah, kita akan dapat banyak manfaat di sana. Percayalah. Kalau kita kecewa, putus asa, kita rasa malas nak bergaul dengan orang sebab bila bergaul dengan orang lagi banyak dosa. Sebelum kita cakap orang punya salah, kat mana salah kita ketika kita bergaul mencantum hubungan dengan orang? Terkadang hanya sangka-sangka kita semata, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa, Kak? Tengah duk adjusting tengok. Okey. Baik. Faktor tersebut adalah kerana cetek pengetahuannya dan moralnya. Kerana cetek pengetahuan dan moralnya yang buruk. Kan maknanya berakhlak buruk. Ilmu tak ada, dia akan mendorong kepada berakhlak buruk. Ustazah, orang yang ada ilmu pun akhlaknya buruk. Betul, sahabat, kita tak nafikan. Sebab itu bagaimanapun tak boleh dia akan sebab sebab kita pakai mic kat bawah ni. Tak apa saya pegang. Tak apa, Kak Nazah maksud teruskan makan, tak apa. Ustazah dah biasa macam ni. Okey, terima kasih banyak, okey. Baik sahabat-sahabat, samarnya kebenaran dan rosaknya kalbu. Tanpa ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey. Lebih selesa macam ni. Baik. Samarnya kebenaran dan rosaknya kalbu. Malasnya berzikir. Ya Allah, bab zikir ni terasa sangat. Malasnya berzikir, mensia-siakan waktu. Kitab Latahzan sangat mengajar kita jangan mensia-siakan waktu, sahabat-sahabat. Kemudian dijauhi oleh manusia. Pasal apa orang tak suka dengan kita? Sebelum kita sibuk, saya tak suka orang tu, Ustazah, sebab dia tak suka dengan saya. Kenapa orang tak suka dengan kita, sahabat-sahabat? Cuba tengok cermin diri, cermin hati kita dengan ilmu yang kita ada, apa yang telah kita buat. Terkadang, mak gelak, apalah mereka tu kan. Anda jangan tengok belakang ni, jangan. Tengok ustazah je. Tengok kitab. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dijauhi oleh manusia, kenapa? Cari dalam diri kita. Renggangnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kak Nazah, WhatsApp Ustaz okey ke dekat mana? Sebab macam dah sampai. Saya takut sebab macam dari tadi dah tapi dia tak balik lagi. Okay. Hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, tidak dikabulkan doanya. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Kerasnya hati, terhapusnya kebaikan daripada rezeki dan usia. Rezeki ni pelbagai. Antaranya usia yang Allah panjangkannya adalah rezeki. Tapi Nabi tak bagi kita panjang umur. Tapi makin lama nak hidup ni, makin jauh dengan Allah. Makin Allah panjangkan umur, makin bermanfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah, khususnya dalam taqwa. Taqwa tu mencantikkan hubungan kita dengan Allah. Tapi hasil daripada taqwa tu juga bukan hubungan dengan manusia, bukan hubungan dengan Allah je bagus, tapi juga hubungan sesama manusia. Dia automatically cantikkan hubungan dengan Allah, akan datang kecantikan hubungan dengan hamba-hamba Allah.
Kalau hanya memperbaiki hubungan dengan hamba Allah, belum tentu lagi hubungan dengan Allah jadi cantik. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Baik. Terhalangnya diri daripada meraih ilmu. Sebab tu ustazah kata, bila orang cakap ustazah terima kasih ilmu, ustazah kata tak. Sebab anda yang mencari ilmu. Anda yang mahu dalam suasana ilmu. Ustazah boleh saja hari-hari menyampaikan ilmu, membacakan kitab itu, kitab ini. Tapi siapa yang nak dengar? Siapa yang Allah pilih untuk beri faham? Allah beri faham dan Allah pilih orang yang bersungguh-sungguh, sahabat-sahabat. Kalau kita main-main, hanya ikut-ikutan, tak ada niat untuk membersihkan diri, tak ada niat nak taubat daripada segala dosa, semua perkara akan menjadi sukar. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Siapa pula yang tanya macam mana nak join trip ustazah? Nama dah hilang ke atas. Sahabat, tak ada apa-apa grup special pun. Kat sini pun ada kawan-kawan kita yang baru tanya macam mana nak join grup ustazah. Tak ada apa-apa grup yang special. Cuma hari-hari mendengar kuliah Latahzan di page Ustazah Muzayyana. Apa-apa saja terkini pengumuman, contoh yang ustazah pinkan di bawah tu, cerita rehlah dah habis. Kami tinggal fokus ibadah korban yang diuruskan sendiri oleh Ustaz Azwan dan tim masuk tahun ke-14. Alhamdulillah sahabat-sahabat dah hampir habis dah lembunya. Kami tak nak sambung lagi, tambah lagi lembu sebab dah hampir kepada 1 Zulhijjah. Ruginya orang yang buat last minute, bila 1 Zulhijjah tu dia tak dapat meraih sunat tambahan daripada tambahan sunat muakkad korban. 1 Zulhijjah, orang yang masuk korban disunatkan juga untuk macam ada pantang larang ihram. Anda kena mengaji lebih sikit. Kalau dengar cakap ustazah, orang masuk korban pun dalam ihram, so pergi kerja pun kena pakai pakaian ihram lah. Kau dah kenapa? Sekian dimaklumkan. Takkan nak pergi office pakai telekong putih. Takkan orang lelaki nak buka bahu pula nak pergi pakai pakaian ihram. Bukan gitu. 1 Zulhijjah orang yang masuk korban tahan diri daripada cabut bulu, potong rambut, buang kuku, tahan diri. Kenapa? Setelah binatang korban kita disembelih, barulah kita boleh potong kuku sebagainya. Sahabat-sahabat, sebenarnya di situ kita dapat pahala tambahan kerana kita meraihkan sunnah Nabi SAW. Nak detail lagi, sahabat-sahabat, nanti dalam grup sahabat-sahabat yang masuk ibadah korban, Ustazah akan buat satu video untuk bagi kita faham lagi insya-Allah tentang kenapa ibadah korban ni perlu dilaksanakan mengikut syariat yang telah ditetapkan dimulai oleh Nabi Ibrahim AS sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Syarafah Nurul sekarang masih ada baki 3 ekor kot lembu. Okay, jadi boleh PM tepi. Dan orang-orang yang baru kadang-kadang soalan dia kelakar-kelakar. Tapi layan jugalah bagi orang yang dah berbelas tahun tu, dia dah tahu cara kerja Darul Fawaz, sahabat-sahabat. Alhamdulillah, okay, mereka istiqamah lah setiap tahun begitu. Okay? Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Terkongkongnya diri oleh kehinaan. Dia takut hidup atas dunia ni, kalau orang kecam aku macam mana? Kalau aku jadi orang yang dihina orang macam mana? Sebab apa kita tak jadi jiwa merdeka? Sebab kita sibuk dengan apa kalau orang cakap aku macam ni. Sebenarnya fokus je. Allah suruh aku jadi manusia macam mana. Walaupun mulanya orang tak berapa suka, lama kelamaan akan mengundang sukanya orang. Saya dah ulang perkara ni beribu kali, sahabat. So tolong faham. Jadi kita nak sebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tertekan oleh musuh. Tertekan, ustazah ada orang tak suka saya, ustazah orang. Kenapa kita nak stres dengan musuh? Musuh tu sedang dalam murkanya Allah. Orang yang dimusuhi, yang dizalimi tanpa dia buat kesalahan, dia sedang dalam redanya Allah. So siapa sebenarnya di sisi Allah yang akan terhina? Yang memusuhi, bukan yang dimusuhi. Faham ke faham ni? Sebab tu dalam kitab Latahzan, bersyukurlah selagi mana anda menjadi orang yang dizalimi. Jangan menjadi orang yang menzalimi. Orang menzalimi dimurkai Allah. Orang yang dizalimi dikasihi Allah dengan sabarnya. Allahu Akbar. Baik. Kita nak sebut apa lagi? Masya Allah. Oh, ni dah baca dah tadi.
sempit dada, beroleh cubaan, mendapat teman-teman yang jahat, merosakkan kalbu dan mensia-siakan waktu, kesusahan yang berkepanjangan, kehidupan sengsara dan pemikiran yang kusut. Dah baca dah tadi rupanya. Hal ini sebagaimana tumbuhnya tanaman kerana air dan timbulnya kebakaran kerana api. Sedang lawan kata atau kebalikan daripada semuanya akan melahirkan ketaatan. Masya Allah sahabat, kita buang semua kejahatan, automatically ketaatan akan datang. Maknanya on the way nak jadi baik, itu adalah proses. Kita tak boleh kata, Ustazah, saya nak masuk satu kursus 3 hari 2 malam, tiba-tiba balik, toeng, saya jadi baik. Tak, sahabat-sahabat. Ustazah, kalau join rehlah Ustazah 3 hari 2 malam ni, balik terus jadi wanita solehah ke? Amboi, kalau macam tu senanglah, sahabat-sahabat. Kita tak payahlah nak qiyam malam, tiap-tiap malam tahajud, baca Quran tiap-tiap hari. Tak payah, susah-susah semua tu. Ada je program rehlah macam ni, join terus. Balik kompom solehah. Tak. Sebab tu Ustazah kata, kalau yang dapat bersama, rezeki Alhamdulillah. Kalau tak dapat bersama, ambil saja manfaat-manfaat lain yang Allah pilih kita dengan caranya Allah untuk jadikan kita orang baik. Anda tak pernah terhina di mana-mana. Ustazah ni sebab suami saya tak bagilah saya tak ikut Ustazah ni. Tak, sahabat. Anda lebih terhina kalau... Sebab tu semalam saya sembang dengan seorang akak ni. Kak tak pernah join ni. Tu siapa yang ajak? Kawan. Kawan ajak? Suami bagi tak? Ustazah, mestilah tanya suami dulu sebelum daftar kat Ustazah. Sebab Ustazah pernah lantak dia Ustazah, asyik tak bagi je. Saya suruh balik sahabat, main-main dengan Ustazah Zai. Saya suruh balik. Akak buat macam ni, Allah tak reda pada akak. Saya tak nak daripada satu je yang Allah tak reda, akhirnya menarik barakah yang sepatutnya permusafiran yang diredai Allah ni. Allah sahabat, Ustazah pernah jumpa di Mekah, orang retak menanti belah dengan suaminya. Belum bercerai, retak menanti belah. So dia dah tak bercakap dengan suami, tapi dia terus pergi umrah. Dia masih isteri. Sahabat, lidah dia kelu dekat Mekah. Dia tak boleh asal nak bertawaf, dia macam longlai badan dia. Tak pernah cukup 7 kali. Tak pernah cukup 7 keliling. Lepas tu saya kata, apa masalah orang ni macam susah sangat nak beribadah. Macam terhijab, asal nak buat ibadah saja, macam Allah halang. Lepas tu kawan dia cakap, Ustazah tolong nasihat, dia datang sini sebenarnya dia tak minta izin suami dia. Allah, saya terus cakap dekat dia, Kak, sekarang telefon suami lantaklah Ustazah, dah berbulan dah saya tak bercakap dengan dia. Telefon suami bagi tahu akak ada kat Mekah. Tolong maafkan kalau akak dah ada keputusan nak bercerai, balik terus uruskan. Perceraian tu ada dalam syariat walaupun Allah tak suka, tapi Allah tahu akak dah mempertahankan, dah cuba macam-macam. Tapi sekarang ni akak bagi tahu dengan suami akak ada kat sini, akak nak beribadah. Tolong minta maaf Kak, rendahkan hati. Itu mulia di sisi Allah. Dia buat apa yang saya cakap sahabat, terus buat umrah, settle, selesai. Terus boleh iktikaf lama. Kalau tidak dulu iktikaf lama dekat masjid, dia jadi macam gastrik, tiba-tiba lembik, tiba-tiba migraine. Terus duduk je kat bilik. Asal pergi masjid, Allah sahabat. Saya takut benda macam tu berlaku. Wa na'udzubillah min zalik. Wa na'udzubillah min zalik, kaki dah kebas. Okey. Sedangkan kesan daripada istighfar dan mengusir keresahan, kegundahan dan kesempitan telah sama-sama diketahui oleh para ahli agama dan orang-orang pandai dalam setiap umat. Subhanallah. Rupanya cara nak mengusir keresahan, sahabat-sahabat, melalui istighfar. Allah akan bantu kita mengusir keresahan. Apa simbolik pemahaman kita tentang istighfar? Minta ampun dengan Allah sebab kita banyak dosa. Kita banyak dosa sahabat-sahabat. Kita tak boleh delete pakai liquid paper. Tak boleh jirus dengan air klorok. Tak boleh. Kita kena banyak istighfar. Banyak minta ampun dengan Allah. Kan? Kita kena sedar diri. Sebab orang yang tak minta ampun dengan Allah, dia rasa pasal apa pula berdosa? Takkan tak boleh Ustazah macam tu, salah suami saya. Bukan salah saya. Kenapa saya pula? Kita ni sombong sebenarnya tapi tak sedar diri. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kederhakaan dan kerosakan akan menyebabkan keresahan.
Mu buat derhaka kepada Allah, mu buat derhaka kepada sepatutnya orang yang Allah suruh kamu taat, dan kamu buat kerosakan di atas muka bumi Allah, itu semua akan menyebabkan keresahan. Akan menyebabkan kegundahan, akan menyebabkan rasa takut, rasa sedih, kesesakan di dalam dada, dan berbagai penyakit hati yang lain. Na'udzubillah min zalik. Patutlah Ustazah Zai semakin faham. Kenapa dulu tak faham? Kenapa Allah selalu cakap Allah tak zalim pada hambanya? Hamba itu sendiri yang zalim pada dirinya sendiri. Allah kata jangan buat kerosakan, mu buat kerosakan. Allah kata jangan buat derhaka, mu tetap derhaka. Maka resah itu datang pada kita. Sedih yang berterusan, sesak dada, penyakit-penyakit hati lain tak pernahnya padam dari hati kita. Satu dosa ditambah satu dosa, istighfarnya tidak. Taubatnya tak sungguh-sungguh. Allah, semoga bukan kita. Setelah melakukan kederhakaan dan jiwa mereka sudah bosan dengan kederhakaan itu, maka mereka akan kembali melakukan perbuatan dosa sebagai pelampiasan untuk menghilangkan kesempitan, keresahan dan kegundahan yang ada di dalam dada mereka. Buktinya seorang tokoh kaum fasik, orang yang dah rosak agamanya. Apa yang dinukilkan dalam syair, sahabat-sahabat? Sudah berapa banyak tuak, kita faham arak lah yang ku teguk dengan penuh kelazatan, lalu ku teguk ia untuk memadamkan ketagihanku terhadapnya. Faham tak sahabat? Dia dah buat satu perkara yang memabukkan. Bila dia sedar, dia rasa tak settle-settle lagi masalah aku ni. Jadi bagi dia tak ada jalan lain nak settle masalah tu dengan menambah lagi. Minum arak tu untuk memabukkan, lupakan dia pada masalah. Ada manusia macam ni. Kan sahabat-sahabat, saya dah cuba jadi baik dah Ustazah, lagi saya nak jadi baik lagi macam-macam masalah datang. So alang-alang macam tu sahabat-sahabat, biarlah hal mati-matilah. Kan Ustazah tak payah nak sibuk-sibuk. Kubur kita nanti lain-lain. Amboi bahasa. Sebab lain-lain lah kat dunia ni kita kena saling nasihat. Nanti bila dah masuk kat kubur dah tak ada mikrofon Ustazah nak buka latahzan tiap 7 pagi, tak ada. Mohon terasa, sekian dimaklumkan. Nak switch on mic kat mana? Nak charge bateri handphone kat mana sahabat-sahabat? Tak ada. Mana Ustazah Zai ni? Tak ada latahzan ke hari ni? Itu dah alam barzakh dah. Ya Allah Tuhan, minta maaf Ustazah bergurau, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita kena faham, mak, ayah jangan putus asa memberi nasihat kepada anak-anak yang belum mau. Kerana dunia ni memang tempatnya kita saling nasihat-menasihat. Nanti lepas mati tak ada dah sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Kita fokus sangat dengan matlamat hidup kita yang begitu. Menghapuskan fikiran di dalam hati dengan melakukan kederhakaan yang telah menyebabkan beban fikiran sebelumnya adalah kesan yang ditimbulkan daripada dosa-dosa dan maksiat yang ada di dalam hati. Sebab tu sebelum mati, kita nak buang segala penyakit hati, dosa-dosa yang bersarang di hati. Oleh itu, cara paling mujarab untuk mengurangkan beban fikiran itu hanyalah taubat dan istighfar. Hanyalah taubat dan istighfar. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang kan ada orang bosan kalau disuruh istiqamah dalam majlis ilmu. Sebab dia kata apa? Alah, pimai-pimai tang tu, Ustazah cakap pasal taubat, pasal istighfar, tak ada lain. Engkau tak payahlah ajak aku dengan nasihat-nasihat ni, aku dah tahu dah. Ustaz tu cerita pasal dosa, suruh bertaubat. Dosa dia sendiri pun belum tentu lagi dia bertaubat. Macam itulah kita sahabat. Kita sibuk menyalahkan orang, syurga ke neraka. Kita tak sibuk mencari jalan-jalan kita untuk menuju syurga. Sebab banyak orang boleh bercerita tentang syurga, tetapi orang tak banyak nak ambil tahu tentang jalan-jalan menuju syurga. Saya naklah Ustazah, teringinlah nak masuk istana Rumah Agung tu. Akak tahu ke tempatnya? Tahu. Tu ke atas bukit, dekat dengan masjid wilayah. Contoh. Akak pernah pergi ke kat situ? Saya tak tahulah Ustazah, saya nampak dari jauh je, tapi saya tak tahu ikut jalan mana. Saya tak tahu nak pergi naik apa. Memanglah, akak takkan sampai ke situ. Sebab akak tak melalui jalan-jalan menuju ke situ. Kita kenal syurga.
Tapi sahabat-sahabat, kita tak sanggup nak meredah jalan-jalan menuju syurga. So perbanyakkan taubat dan istighfar, kerana melalui jalan taubat dan istighfar, jalan ke syurga terbuka luas disuluh untuk kita. Semoga Allah pilih kita untuk menjadi penghuni syurga yang abadan abada. Ampun maaf sahabat-sahabat, bila Ustazah nampak makcik-makcik dah bangkit daripada dalam air, maka Ustazah tahu jam menunjukkan untuk Ustazah bersiap sedia ke program yang seterusnya. Kemuncak kita pagi ini akan merasmikan pasti Al-Fawaz, hasil sumbangan anda semua melalui tabung Darul Fawaz. Saya sayang anda semua kerana Allah yang berada di sini bersama Ustazah di Kedah Resort Bendang Man, ataupun sahabat-sahabat dirahmati Allah yang tak bersama-sama jasadnya di sini. Bila tengok live hari ini ramai juga, maka saya tahu hati anda sentiasa bersama-sama kami. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita bersama dalam kasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Moga satu hari nanti kita akan jannatin tajri min tahtihal anhar. Bayangkan dunia ni kita hanya nampak satu sungai. Bila di dalam syurga ada 7 sungai, bukan air sungai begini sahaja. Kenapa sedikit keruh? Sebab malam tadi hujan. Saya pernah survey tempatnya, air sangat jernih. Sebab ketika itu bukan musim hujan. Subhanallah. Syurga bayangkan ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai arak. Kenapa sungai arak sedangkan kat dunia satu titik arak pun kita tak boleh makan? Maksudnya sahabat, dunia ni penjara bagi orang beriman. Tak dapat kat dunia tak apa. Contohnya arak tu kita tak boleh sentuh, tak boleh ambil walau satu titik. Tapi di akhirat Allah bagi satu sungai arak bagi penghuni-penghuni syurga. Mu bukan setakat boleh minum, mu nak mandi dengan sungai arak tu pun boleh. Allah sahabat-sahabat. Ya Nur Azura Muhammad Kamil, di hujung sana tempatmu bermain air tempoh hari. Jadi kami tolong tengokkan semula air ni untuk Zura. Doakan sahabat-sahabat semoga urusan rumah Zura yang terbakar baru-baru ni dipermudahkan Allah, okey? Untuk segala urusan, untuk permudahkan balik semula ke rumahnya, yang insya-Allah Allah segerakan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semua kerana Allah. Muah muah muah. Bye bye. Assalamualaikum.